hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddara Allah wa ma syaa Allah fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan, dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhihi al-layla wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min adabin fi an-nar wa adabin fi al-qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله، بنعمته
تتم الصالحات. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Sayu hati melihat kanak-kanak di Syria, Palestin, Somalia dan Yaman teruja mendapatkan bantuan pek makanan Ramadan. Di usia yang masih kecil, mereka telah melatih diri berpuasa penuh dalam pelbagai desakan kehidupan. Bersama Islamic Relief Malaysia membantu mereka yang memerlukan di 32 buah negara melalui kempen rezeki Ramadan serendah RM5. Sumbangan yang mungkin kecil di mata anda tetapi besar nilainya buat mereka. Hubungi 03-8926-3434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, jam 5 petang ini, Masya Allah, mungkin ada sahabat pendengar yang dah pun siap sedia untuk pulang ke rumah masing-masing selepas selesai tugasan. Yang penting kadang-kadang sebelum kita pulang kerja, Mona, ada juga sahabat kita yang berkongsi bagaimana untuk kita nak tetapkan kerja tugasan kita ini boleh capai dengan baik. Seperti apa yang dilakukan oleh sahabat kita ni, dia berkongsi kepada kita sebelum balik ni, cuba list down apa yang dah selesai, catatkan apa yang belum selesai, yang dah selesai dan yang nak buat esok. Bagus tu. Itulah persediaan dan kita perlu juga tahu kita dah capai ke tak capai hari ni, apa yang kita sepatutnya buat. Dan kalau tak capai tu kena cepat-cepat capailah. Jangan buang masa, jangan tangguh sampai besok. Ya, yang penting usaha sebaik-baiknya untuk capai kejayaan dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang utama, kita bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami. InsyaAllah sebentar sahaja lagi kita akan bersama rancangan Vaksin Hati. Ya, jom kita sama-sama belajar bagaimana untuk terus bijak mengurus emosi kita. Kita nak bersama dengan perkongsian oleh Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan petang ini Tuan Fazli akan membincangkan tentang itu mungkin popularnya sekarang ni. Alamak. Mr. Mama. Mr. Mama macam mana ni? Mr. Mama ni macam seolah-olah berdiri macam bos ke kat rumah, macam tu ke? Ya. Nanti kita bincang. InsyaAllah. Dan para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ. Dan untuk anda yang ingin menghantar soalan, pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لembah Kelang 91.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, alhamdulillah kita dapat lagi bersama untuk pengisian pada petang Isnin. Setiap hari Isnin kita ada rancangan Vaksin Hati, bagaimana untuk kita nak belajar menyusun dan juga menguruskan emosi kita. Bukan kata saja emosi ni perlu kita lihat pada tertentu saja kan, tapi sebenarnya setiap kali kita dalam menguruskan kehidupan ni pasti kena ada yang sebaik-baiknya susunannya tu, okey, mengikut apa yang telah digaris panduan, tambah-tambah lagi dalam agama Islam kita. InsyaAllah. Dan bersama kita untuk waktu ini tetamu bersama Vaksin Hati bersama Tuan Fazli Aziz di talian pada waktu ini. Assalamualaikum. Masya-Allah. Okey, kita baik, sihat Tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan masih kekal, orang kata dia punya dekat pejabat dia tu. Alhamdulillah. Tak mungkin berpindah. Itulah, insya-Allah. Mungkin sahabat-sahabat sekalian yang nak tahu pejabat Tuan Fazli Aziz, boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM. Boleh cepat-cepat ke Facebook kita Mona. Sebab di situ juga kita boleh sama-sama berinteraksi. Kita perlukan anda juga yang mungkin nak kongsikan cerita pengalaman dan juga soalan-soalan yang kita boleh sama-sama sampaikan kepada Tuan Fazli. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-2900-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Baik, jom Mona, kita nak buka tajuk kita pada petang ini. Saya bagi Mona lah baca tajuk ni. Kena pula ni, cik. Ya, kena dengar orang sebelah. Alamak. Tajuk macam menarik sangat pada petang ini. Tajuknya Mr. Mama. Mr. Mama ni, kalau ikutkan Mr. Mama ni, saya membayangkan dia duduk kat kursi. Dia tunjuk. Betul kata Tuan? Iya ke? Bukan dia yang handle everything. Bukan dia yang bagi susu kepada kanak-kanak, bukan dia bagi makan, minum semua, basuh pinggan. Kelam kabut lah Mr. Mama ni. InsyaAllah itu mungkin tafsiran kita Mona. Dan Tuan Fazli akan sediakan sedikit mukadimah berkaitan dengan tajuk ini. Silakan Tuan Fazli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat bertemu dalam Vaksin Hati pada hari ini. Terima kasih DJ Syafiq, terima kasih DJ Mona. Tapi saya nampak DJ Mona punya cara dia menerangkan Mr. Mama tak dia begitu dahsyat sekali lah. Sebab Mama buat macam tu. Kan? So bila kita sebut Mr. Mama ni, biasanya orang dah dapat bayangkan dah, sebab istilah ni dah banyak digunakan. Dia bukan Mr. Mama tu kita kata lelaki yang lembut dan sebagainya, tidak. Tetapi kita nak cerita dari sudut peranan dan juga kefungsian lah. Dan bila kita sebut Mr. Mama ni, kalau dahulu benda ni mungkin nampak agak pelik dan janggal kan. Tetapi saya ingat saya sejak akhir-akhir ini, dan saya pun ada ramai kawan-kawan, dan kadang-kadang saya sendiri pun jadi Mr. Mama di rumah. Saya rasa suasana ni sudah semakin menjadi satu kebiasaan dalam norma masyarakat kita kan. Kerana apa? Sebab kalau macam saya pernah cerita sebelum ni, kalau kita tengok dari segi kedudukan suami isteri dan keluarga, kalau dulu yang mencari nafkah sememangnya suami sahaja. Tapi sekarang ni kemungkinan dua-dua. Kemungkinan sekarang ni juga berlaku isteri sahaja yang mencari. Jadi yang ini kita nak bincangkan hari ini. Sebenarnya bila kita sebut tentang Mr. Mama ni, definisi dia apa sebenarnya? Sebab sepanjang pemerhatian saya, dia ada beberapa kategori lah. So pada saya, takrifan yang saya letakkan bila kita sebut Mr. Mama, yang pertama adalah lelaki ataupun suami yang tak bekerja. Yang langsung tak bekerja, yang tidak mencari nafkah. Fungsinya apa? Dia berada di rumah dan dia menguruskan rumah tangga dan dia tidak ada pendapatan. Ini yang pertama.
Maknanya ini kalau kita kata Mr. Mama ni solid dah Mr. Mamanya kan. Ya. Dia bukan hanya pada tempoh-tempoh tertentu ataupun waktu-waktu tertentu. Tetapi yang kedua, sebab ada suami ataupun lelaki yang dia sebenarnya dari segi fleksibiliti kerjanya lebih banyak berbanding dengan isteri. Maknanya walaupun dia mengurus rumah tangga, tetapi dia ada pendapatan. Dia ada pendapatan. Mungkin pendapatannya tak besar. Mungkin pendapatannya orang kata apa, dia bermusim. Tapi tetap ada pendapatan. Cumanya dari segi masa fleksibilitinya lebih lah. Jadi saya rasa sebab kalau kita tak bersetuju dari segi takrifan ni, nanti kita bincang dia akan asyik bergaduh je. Kan? Jadi kalau pertama sekali saya rasa kita letakkan satu takrifan yang sebenar. Mr. Mama ni apa? Pada saya Mr. Mama ni sebenarnya adalah lelaki yang betul-betul tidak ada pendapatan, yang tidak mencari pendapatan dan juga mencari nafkah dan menguruskan rumah tangga. Jadi kalau kita bincang, kalau kita fokus kat situ, insya-Allah kita akan nampak dengan lebih jelas lah berkenaan dengan isu-isu yang akan timbul dalam Mr. Mama. Tapi Syafiq Mr. Mama ke? Oi, kita Mr. Tidak Papa. kan? Mr. Mr. Papa. Dia macam-macam lah kan gelaran ni sebenarnya tuan. Tapi tuan, bila kita sebut tentang gelaran-gelaran tersebut lah dan juga apa tugasan yang dibawa oleh gelaran tersebut, kadang-kadang juga ada yang sahabat kita kata, oh Mr. Papa ni macam suami yang lakukan segala kerja-kerja rumah kan. Ada juga suami kata, kalau macam tu kita rasa macam rendah pula martabat kita kan. Macam sepatutnya isteri kena lakukan, kita ni king contoh kan. Macam mana tuan? Macam-macam juga ni. Ini macam main catur lah, king queen kan. Okay. Tapi sebenarnya pada saya begini, pertama sebelum kita pergi ke situ, saya kata kita nak tengok kenapa ia berlaku terlebih dahulu. Kan? Pertama kemungkinan kenapa sebelum kita mencerita dari sudut adakah ianya baik atau tidak, saya rasa kita kena tengok puncanya dulu. Kenapa berlaku kewujudan Mr. Mama ni lebih banyak? Dan tidak semestinya benda ni kita bincang dari sudut yang negatif, tidak. Dan tak semestinya bila kita bincang benda ni menampakkan ianya negatif. Dia masih lagi, pada saya dia masih lagi positif, melainkan ada orang yang mengambil kesempatan atas isu dan menjadikan ia negatif. Kan? Pada saya begitu. Okey, so kenapa dia berlaku? Yang pertama sebab kalau kita tengok musim pandemik COVID-19 dan sebagainya ni, ramai orang tidak ada kerja, ramai orang kehilangan kerja. Kan? Saya pun ada ramai kawan-kawan yang memang daripada dulunya pakai kereta besar-besar, sekarang dah tukar, dah jual habis. Yang dulu ada syarikat, ada company terpaksa tutup semua. Dulu ada staff, sekarang dah tak ada staff. Kan? Daripada ada kerja, sekarang tak ada kerja. Jadi kehilangan pekerjaan juga kadang memaksa dia untuk menukar cara hidup tu. Memandangkan suami buat bisnes, isteri bekerja tetap, gaji tetap. Jadi bila suami kehilangan kerja, isteri tetap teruskan. Jadi di situ dia main peranan lah. Okey. Dan yang kedua, kalau kita tengok keadaan yang memaksa, yang kedua ni adalah memang ada yang suami-suami yang jenis mengambil kesempatan. Memang ada. Saya tak nafikan. Bahkan saya pernah tengok beberapa perbincangan sebelum ini yang mengatakan bahawa dalam istilahnya kita katakan dan saya sendiri pun pernah dapat orang mengadu, dia kata saya ni seolah-olah memikul biawak hidup. Suami dah tak nak kerja. Kan? Isteri tanggung belanja. Kan? Rumah tak nak urus. Kan? Duduk bermalas kat rumah. Yang paling sedih tu curang pula. Masya-Allah. Parah sungguh. Parah sungguh. Ini orang macam dia campak ke laut je lah. Dalam bahasa mudah, kita bahasa sembang santainya macam itulah kan. Tapi sebab pada saya, sebab dia langsung tidak ada fungsi. Sebab dalam rumah tangga, pada saya sebenarnya cerita dia bukan tentang, okey, adakah bila suami mengurus rumah tangga, suami lagi bukan pemimpin? Tidak, suami tetap tanggungjawab tu. Tanggungjawab juga tu. Betul. Kan? Tidak ada kaitan sebab dalam rumah tangga ni yang paling penting kefungsian. Berfungsi. Okay. Cuma kefungsian persepsi kita biasa, lelaki cari nafkah, isteri dia dapur. Itu kefungsian biasa. Itu persepsi juga. Persepsinya. Maknanya kita sudah ada kebiasaan sebelum ini, lelaki cari nafkah, selain daripada sudut agama, memang lelaki kena cari nafkah. Tapi lelaki bekerja tetapi isteri mengurus rumah tangga. Tapi suasana sudah berubah. Lelaki bekerja, isteri bekerja. Dan sekarang ini, ada lagi suasana yang isteri bekerja, suami tak bekerja. Tapi kefungsiannya tadi, macam saya cerita tadi lah. Cuma bertukar kefungsian. Maknanya kalau dulu lelaki urus bekerja, sekarang lelaki urus rumah. So bila lelaki berfungsi urus rumah, okeylah. Seimbang.
seimbang balik. Betul. Dia masalahnya bila tak berfungsi. Ibarat peti sejuk yang rosak ada dekat dapur. Aduh, tak boleh simpan makanan. Dia bukan saja tak boleh simpan. Kita mula-mula tengok ada peti sejuk rasa macam okey. Tapi rupanya makanan dalam tu dah membusuk. Rosak. Makin lama makin busuk, makin lama makin busuk. Rosak nanti. Kan? Akhirnya dia terbeban dengan peti sejuk tersebut. Sebab apa? Peti ada tapi tak boleh berfungsi. Apa makna? Kan? Lagi buang je. Lagi baik buang. Datin marah betul tu. Tak ada. Okey, tak apa. Kita akan sambung lagi, Mona. Kita nak bincang lagi bagaimana perspektif dan juga persepsi Mr. Mama ni. Dan saya kira sahabat pendengar pun mungkin ramai yang ada cerita dan juga pengalaman masing-masing. Dan sekarang ni memang orang kata dah terbiasa kan dengan keadaan situasi ibu, ayah, suami, isteri semua bergabung tenaga sebenarnya. Kita cerita lagi lepas ni. Iya, insya-Allah. Dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Destinasi IKIM untuk rancangan vaksin hati. Iya, bagaimana untuk terus kita nak memberikan penawar untuk hati kita dan juga membawa penawar minda kita. Yang paling penting emosi kita pun terurus dengan baik. Bila emosi kita baik, maka insya-Allah yang lain-lain juga akan baik, no? Kita bersama dengan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi di talian Skype kita.
waktu ini, alhamdulillah masih kekal beliau tu. Masih kekal. Alhamdulillah. Dan Tuan Fazli, itulah tafsiran atau takrifan untuk Mr. Mama ni. Saya rasa mungkin dah sekarang ni dah popular sebab apa yang berlaku sekarang ni, seperti Tuan Fazli kata, ada yang dah buang kerja, ada yang kena duduk rumah. Tapi bagi saya, sebenarnya bukan tanggungjawab lelaki ke untuk in out tu yang kena Mr. Mama tu lah yang kena handle di rumah, luar rumah. Itu pun rasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, seperti ada sahabat kita juga berkongsi, katanya di sini saya nampak Mr. Mama ni adalah sunnah yang lama ditinggalkan. Itu sahabat kita yang komen-komen di WhatsApp konti kita 01129004 Bagaimana pendapat tuan? Itulah sebab tu saya letakkan takrifan, kita bincang takrifan tadi peringkat awal kan. Maknanya takrifan perbincangan kita bila kita sebut Mr. Mama tadi adalah mereka yang tidak ada pendapatan. Maknanya suami yang duduk di rumah yang tidak ada pendapatan dan dia fokus mengurus rumah tangga semata-mata. Tapi sudah Nabi tidak. Sudah Nabi ni sebenarnya sebahagian apa yang Nabi lakukan adalah membantu dalam rumah tangga, tetapi dalam masa sama mencari juga pendapatan. Maknanya mencari nafkah. Sebab itu ada sahabat yang datang nak berjumpa Nabi kan, nak minta mengahwini seorang wanita. Nabi kata, balik apa yang kamu ada, sampai sebentuk cincin besi pun jadilah nak menunjukkan bahawa usaha. Sedangkan Nabi boleh minta sahabat-sahabat lain yang kaya, okey bantu, tapi tidak. Tapi nak tunjukkan effort bahawa sahabat tu bila nak berkahwin, dia kena ada usaha, dia kena ada effort, dia kena usaha sendiri, kena cari sendiri, kena buat sesuatu. So, sama juga dalam rumah tangga. Pada saya sekarang ni, isu sekarang, kalau kita bincang dari sudut emosi kan, kenapa sebahagian isteri sekarang ni, walaupun tidak ada Mr. Mama, suami jadi Mr. Mama, tetapi dia stres dan tertekan. Sebab kefungsian tadilah, saya cerita tadi, rumah tangga ni kalau berfungsi, tak ada masalah. Masing-masing berfungsi, masing-masing main peranan. Dia macam ni lah, kalau kita buat syarikat, saya jadi CEO, DJ Mona jadi CFO, financial punya, DJ Syafiq jadi COO, operation punya tu kan. Bayangkan kalau DJ Mona tak datang kerja, sakit kepada saya, duit nak cari kat mana, nak keluarkan duit susah, nak cek orang ni dah bayar belum, orang ni belum bayar kan, susah. Sebab apa? Masing-masing ada kefungsi yang tersendiri. So sama juga dalam rumah tangga. Cuma perbezaannya sekarang mungkin kalau yang bila kita kata walaupun Mr. Mama, dia tetap sebenarnya dua jawatan yang tidak boleh diubah pada lelaki. Apa dia? Yang pertama adalah sebagai ketua keluarga. Walaupun dia Mr. Mama, dia tetap ketua keluarga. Itu yang kita kena bear in mind lah. Maknanya tetap jawatan yang tidak boleh diubah. Tidak boleh pula tiba-tiba abang duduk belakang, saya jadi imam sebab saya cari nafkah belakang. Kan? Tak boleh. Betul. Boleh. Kan? Itu jawatan yang memang Allah dah tentukan. Yang kedua, sebagai pencari nafkah, bear in mind, walaupun kita tak boleh pandang, kita tak boleh mengambil kesempatan kan. Isteri aku gaji besar, dia stabil, aku tak apalah, tak payahlah, semua dia tanggung lah. Jangan ambil kesempatan. Dan isteri pula sebenarnya jangan membiarkan keadaan itu berterusan dan berlarutan sehingga dia jadi terlalu selesa. Tapi Cik Fazli biarlah dia, sebab dia dah jaga anak-anak saya, okeylah dia buat macam tu. Kalau redha tak apalah. Tetapi pada saya, biar suami tu ada juga effort untuk cari rezeki. Biar kecil pun tak apa. Biar sedikit pun tak apa. Kan? Maknanya nafkah ni kita bagi sekadar kemampuan kita. Kan? Jadi kalau sekadar roti-roti lah, tak payah tiba-tiba nak lamb shank ke apa kan. Lobster je. Lobster. Menu dia. Kayangan. Kayangan. Masya Allah. So itu kemampuan lah. Tapi kalau isteri nak belanja, apa salahnya kan? So pada saya dalam keadaan sekarang ni, bila kita sebut Mr. Mama, tidak ada salah jadi Mr. Mama. Tetapi salahnya adalah apabila kita mengambil kesempatan, bahkan kita tidak berfungsi dalam kedudukan kita, posisi kita sebagai Mr. Mama. Itu yang masalah timbul tu. Bila dah lah, macam saya sebut tadi lah, dah lah tak jadi Mr. Mama pun, duduk rumah, isteri tanggung, curang pula. Ya Allah, itu yang antara yang benda yang saya rasa sekarang banyak berlaku. Allah. Sebab apa? Bila saya cek, saya tanya kepada, bila kita tanya lah kan, dia yang saya, tapi bukan buat sesi kaunseling lah, dia datang tanya melalui WhatsApp, begitulah. Dia kata, saya nak buat macam mana? Saya dah sibuk. Saya kerja, saya sibuk. Balik rumah saya dah letih. Suami minta layan. Rumah tak kemas. Suami tak masak. So dia balik, dia masak lagi, dia kemas rumah lagi. Malam suami minta dia layan. Kan? Jadi kadang-kadang bila dah penat sangat, tak boleh nak layan. Bila tak boleh nak layan, suami jadi curang.
Jadi bergaduh kat situ pula. So pada saya benda ni nampak kecil tetapi dia boleh membawa kepada hal-hal yang besar. Sebab tu bila kita sebut Mr. Mama, pertama Mr. Mama tu sendiri mesti ada satu mindset bahawa aku tak boleh selesa dalam keadaan ini, aku kena buat sesuatu, aku kena usahakan sesuatu. Saya ada kawan-kawan saya yang sebenarnya memang Mr. Mama. Saya selalu di rumah dia masak pun sedap. Kan? Tapi dia tetap usaha cari sesuatu untuk buat. Walaupun kecil, walaupun simple. Sebab apa? Dia masih ada maruah sebagai ketua keluarga. Betul. Dia masih ada satu maruah yang dia nak pertahankan, yang menunjukkan bahawa dia ada. Cuma mungkin rezeki lah tak sebesar isteri dia. Dan mungkin sebenarnya kalau kita nak melihat dari sudut pandang mata hati, rezeki dia tu sampai melalui isterinya. Kan? Allah kadang-kadang dia sampaikan tu bukan rezeki tu direct terus pada kita, tak kadang-kadang melalui anak kita, kadang-kadang melalui isteri kita, kadang-kadang melalui suami kita. So itulah semangat tu sebut pasal Mr. Mama tu. Masya Allah. Tapi sebenarnya hari ini mungkin ada suami yang juga ada beberapa peranan Mona, Tuan. Sebab ada sahabat kita yang bekerja sambil-sambil itu juga membantu dekat rumah kan, memasak, mengasuh semuanya lah kan. Masya Allah. Terbaik. Betul. Dan teringat apa yang Tuan kata tadi, yang penting kita jaga batas-batas hukum hakamnya. Kan, kita menghormati suami, isteri, semua tu ada dia punya peranan dan juga tanggungjawab. Dan kita nak ambil sedikit Mona, Tuan, di WhatsApp konti IKIM ada sahabat kita berkongsi juga. Katanya suami saya ni freelance Tuan. Maksudnya bekerja ikut job-job lah tertentu kan. Dan kadang-kadang dia jadi Mr. Mama bila tak ada job. Okey, lama pula tu. Mula-mula memang saya okey je, tapi bila lama sangat marah pun ada. Cuma yang buat saya sejuk hati, macam Tuan Fazli cakap tadilah, dia berfungsi. Dan lebih banyak buat ibadah dekat rumah. Last memang saya redha je lah. Bila redha, memang rezeki datang katanya. Alhamdulillah, sekarang dah ada kerja, saya pun syukur Tuan. Alhamdulillah. Syukur. Tapi sebenarnya kan kadang-kadang saya tengok juga ada sebahagian lelaki yang ini isteri tolonglah hargai suami-suami sebegini. Sebab kadang-kadang bila dalam keadaan tertentu, dia kena buat pilihan. Siapa yang nak korbankan kerjaya? Contoh nak jaga anak kan, ataupun nak kena sambung belajar dan sebagainya. Jadi salah seorang mungkin kena korbankan kerja. Sebab kalau tak ada orang nak jaga anak dan sebagainya. Ini antara situasi yang mungkin berlaku lah kan. Jadi ada sebahagian suami yang dia kata tak apalah, you dah kerja lama, you senang nak naik pangkat, I punya bisnes ni tak stabil sangat, jadi I stop my business. Jadi isteri, kalau ada suami macam ni, tolong hargai. Sebab apa? Dia betul-betul berkorban untuk anda lah. Maknanya bila dia kena ada give and take lah. Jadi jangan kena ada komunikasi jugalah kan. Maknanya bukannya tiba-tiba tinggal semua tinggal isteri yang kerja, tak bolehlah juga. Dia kena bincang. Maknanya sebelum buat keputusan, buatlah keputusan secara bersama. Dia kena masuk meeting room. Dia kena masuk meeting room balik tu. Kan. Tak masuk meeting room pun, tak masuk meeting room pun buatlah Zoom. Kan tak boleh. Skype pun boleh. Ambil jauh benar bilik sebelah ni ke macam mana tu? Masya Allah. Okey, sebelum kita berehat Tuan, ada satu soalan di Facebook live kita. Syafiq Jamil namanya. Nasib baik bukan Syafiq Saleh. Itu. Kerja saya. Okey, Tuan Fazli, bagaimana pula isteri yang berkerjaya dan berjawatan minta suaminya berhenti kerja dan bantu uruskan rumah tangga kerana gajinya memang cukup untuk perbelanjaan keluarga. Sekali Tuan boleh kongsikan sikit, mungkin ada cerita di sebalik apa yang dilalui oleh sahabat kita ni. Ya, insya-Allah. Tuan Fazli dan para pendengar, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Kali tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia.
Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugah ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Ayo kita laksanakan cukai demi negara akan terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kenapa perbuatan yang tidak baik, umpamanya zina, umpamanya menyusahkan orang lain, mencuri hak orang lain itu mendapat dosa kerana ia satu pekerjaan yang tidak baik. Sebaliknya, seseorang yang melakukan sesuatu yang baik sudah pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Terbaru 89.8. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan vaksin hati. Ya, kita bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita nak sambung lagi bicara kita, bincang-bincang kita berkaitan dengan tajuk Mr. Mama. Tadi sebelum berehat, Mona, Tuan, kita ada sebutkan soalan yang kita dapat di Facebook Live kita. Syafiq Jamil bertanya, Tuan Fazli, bagaimana pula isteri yang berkerjaya dan berjawatan minta suaminya berhenti kerja dan bantu uruskan rumah tangga kerana gajinya cukup untuk perbelanjaan keluarga. Macam mana tu? Macam mana, Tuan? Silakan. Okey. Di sini pentingnya untuk berbincang. Tapi bila kita sebut bincang, dia bukan sekadar bincang tetapi kemahiran berbincang. Berbincang dari kemahiran ada juga, bukan sekadar bincang, ada skill. Sebab tu pada saya sekarang ni, antara kalau sebelum membuat keputusan, dia kena check kenapa nak suami berhenti. Okey. Satu, kenapa? Kemudian apa kelebihan kalau suami berhenti, apa keburukan suami berhenti. Kena senaraikan. Jangan bincang atas angin. Apa masuk atas angin ni masing-masing bermainlah kepala masing-masing, sebut tak ingat. Bila dia sebut bincang-bincang, lepas tu tak lupa dah masing-masing. Tulis. Tulis. So bila tulis, okey, apa kelebihan suami berhenti kerja, apa kelebihan? Okey, boleh jaga anak dan sebagainya. Apa keburukan? Okey, pendapatan makin berkurang berbanding dengan dulu. Okey, apa alternatif lain yang ada kalau hantar ke, kalau contoh kalau soal jaga anak lah, kalau hantar dekat nursery berapa pula kos apa semua. Okey. So kena bincang secara bertulis dan tengok apa kelebihan dan kekurangan. Okey. Cuma yang kedua, pada saya dia begini. Kemudian kena tengok pula kesesuaian ataupun kebolehan suami untuk mengurus rumah tangga juga. Mampu tak dia urus? Okey, tak apa, benda boleh belajar. Okey, sabar tak dia untuk belajar? Kan? Dan kita sebagai isteri pula, boleh tak bagi support dari sudut perubahan ataupun cabaran yang dihadapi oleh suami. Sebab saya tengok, jadi Mr. Mama ni sebenarnya penat tau. Urus rumah tangga ni sebenarnya letih, penat emosi. Ya, betul. Mana tengok DJ Mona terus respon. Penat. Dan tak semua orang lelaki kuat untuk lalui benda tu. Kan orang lelaki ni dia kuat fizikal, emosi, ketahanan emosi belum tentu kuat. Orang perempuan mungkin nampak lemah fizikal dia, tapi ketahanan emosi dia kuat. Tambah-tambah lagi sumber kekuatan dia adalah kasih sayang. Anak, jaga anak kan. Sebab tu suami sabar je. Bila anak menangis tengah malam, suami sabar, tenang, tidur lena dia tak bangun-bangun. Sabar. Kan? Isteri tetap kena bangun kan. Penat macam mana dia takkan bangun juga. So, isteri kena support lah. Okay. Yang ketiga, dia macam ni. Sampai satu tahap, mungkin suami nak bekerja balik ataupun suami ada idea nak buat bisnes. Di sini pentingnya untuk isteri tadi melihat balik pengorbanan suami. Kan? Maknanya nak support, kena support balik lah. Sebab kita kena ingat macam ni, walaupun suami jaga urus rumah tangga, lelaki tetap ada ego dia. Ego sebagai pemimpin lah, pemimpin yang baik. Dan sebab tu setengah-setengah lelaki bila jadi Mr. Mama,
Tambah-tambah dia tidak menghasilkan duit sendiri. Kadang-kadang dia rasa down. Ada sebahagian lelaki macam dia rasa down, dia rasa macam inferior, rasa macam rendah diri berbanding dengan isteri. So lelaki yang rendah diri macam ni, sebenarnya sebab dia pemimpin yang bagus, tapi sebab dia tak mampu pada ketika itu, saat itu, dia jadi down. Kemudian isteri pula tak sensitif dengan emosi dia, ni bahaya. Contoh kan, isteri pegang duit semua kan, yang abang nak pinjam duit sikit. Ni kalau isteri jenis berkira ni, memang dia jadi sakit hati. Sebab saya kata benda ni nak kena tengok banyak sudut lah. Kita tengok banyak sudut, dan perbincangan tadi jelaskan semua isu-isu sebegini. So bila jelas semua isu-isu sebegini, insya-Allah dia boleh lalui lah. Sebab sebab saya tengok komen sahabat-sahabat kita pun ada ramai Mr. Mama yang berjaya, yang bahagia sampai sekarang. Memang ramai. Alhamdulillah. Sebab apa? Pertama, sebab berfungsi dengan baik. Yang keduanya, sememangnya pada saya lah, sememangnya dia memang jenis lelaki yang bertanggungjawab. Memang jenis lelaki yang bertanggungjawab ni, letak kat mana pun dia akan berfungsi. Itu betul. Tapi kalau jenis tak berfungsi, letak kat mana pun memang tak berfungsi. Tak payah juga. Aduh, kan masing-masing lah dia punya keadaan dan juga situasi. Tapi yang penting, yang berfungsi itulah yang sangat penting, Mona, bila kita berada dalam rumah tangga. Seperti apa yang kita nak bangunkan rumah tangga sebelum kita kahwin lagi, kita pun dah niat macam-macam kan, nak hidup sama-sama. Jadi melaksanakan urusan rumah tangga pun sama-sama lah. Termasuklah masak sama-sama. Romantik Mona. Kan? Sambil potong sayur boleh sama-sama kan. Bagus tu. 3 jam tak siap lagi masak ni sebab duduk pegang tangan ni, pegang sama-sama. Itu salah romantik tak boleh ya. Dan Mona, seperti apa yang kita bawakan juga di sini perbincangan ini. Kadang-kadang ada juga sahabat kita yang komen di WhatsApp, katanya sekarang yang isu PKP ni juga memberi kesan kepada isu Mr. Mama. Ayah-ayah pun dah mula cuba membantu sebab dekat rumah kan, work from home. Tapi di dalam masa yang sama bantu isteri. Sebab waktu tu baru nampak, ini rupanya isteri aku buat kerja. Tu dia. Baru lipat baju rupanya bertimbun-timbun. Macam tu kan. Bergunung-gunung bajunya buat. Jadi ada hikmah juga sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya membasuh, macam-macam cakap pasal basuh baju ni, membasuh ni senang, nak melipat ke susah. Kan? Ada setengah, baru ni saya ada bincang berkenaan dengan mungkin kita boleh buat topik akan datang lah. Nampak baik tapi pebalas. Malas, bila kita sebut tentang malas ni ada part-part tertentu. Tak semua orang malas semua benda. Ada orang malas, contoh dia masak rajin. Sebutlah menu apa, memang rajin masak. Tapi bak basuh nak kemas tu memang dia malas. Tak apa, sepah lah. Sepah lah kan. Sama juga basuh baju, jemur kain tak ada masalah. Lipat kain dia memang tak nak. Dia ada orang macam tu, dia part-part tertentu lah. Okey. Baik. Ada juga pandangan tuan yang mengatakan bila kita letakkan soal fizikal di situ, kalau suami ni buat kerja rumah macam contoh masak, membasuh semua itulah sesuai untuk dia sebab fizikal dia kuat. Dia boleh macam-macam kan. Dia lebih kuat kat luar, bukan main futsal lah apa semua, angkat berat semua. Jadi sebenarnya kalau tengok chef kat luar pun ramai lelaki sebenarnya. Kan? Tapi dekat rumah ni sebenarnya lebih banyak pecahan dia, dan ada isteri kata sesuai untuk suami sebab fizikal dia kuat. Masya-Allah. Dia nak ketuk ayam ke apa. Mula tu ketuk ayam tu. Jadi tuan, silakan. Pada saya berbalik kepada kefungsian jugalah. Kan ada orang sibuk macam ni, dia kata beras kami beli. Kan sibuk dekat internet, dekat media sosial kan. Beras kami beli. Orang lelaki nak tunjukkan kuasa dia, beras kan kami beli. Jadi orang isteri masaklah. Kan? Jadi pada saya dia adalah kefungsian. Soal sekarang ni adalah soal kefungsian. Kalau lelaki Mr. Mama boleh berfungsi dengan baik, banyak kelebihan. Rumah tangga dari sudut, ialah kerja-kerja berat boleh dilaksanakan because of fizikal lelaki. Pada masa yang sama, dia juga kalau contoh figure father ni, watak ayah yang dekat dengan anak-anak. So sebenarnya lebih mudah bila jadi Mr. Mama. Kan? Sebab apa? Dia dekat dengan anak-anak, dia senang nak pantau, dia pantau kerja sekolah. Kan? Tambah-tambah ayah yang ada watak penyayang dalam ketegasan, tegas dalam penyayang. Kan? Jadi dia boleh pantau kerja sekolah banding dengan mak. Mak bukan tak garang, ada mak yang sangat garang, ada, memang saya tahu pun. Dan tapi dia macam mana? Watak lelaki ni kena ada dalam keluarga. So bila kurangnya watak lelaki dalam keluarga, apa jadi dalam keluarga tu bila ayah tidak tegas dengan aurat anak?
Dan apa yang jadi pada keluarga tu kalau ayah tidak tegas tentang disiplin dan peraturan dalam rumah tangga. So dia akan menyebabkan hilang kefusian lah. Jadi bila hilang kefusian ada benda-benda yang tak kena tadi. Sebab tu pada bila kita cerita tentang Mr. Mama, nak tak nak memang kita akan bincang tentang kefungsian. Fungsi itu penting tu. Betul. Lagi banyak fungsi lagi bagus. Macam barang benda juga kita nak beli kan. Lagi banyak lagi baik insya-Allah. Itulah tempat kerja kita multitasking. Kita kat rumah pun kena multitasking jugalah kot. Okey, ada soalan pada waktu ini dari FB Ikim FM. Nur Aqilah bertanya, bagaimana nak menegur suami yang tak bekerja tapi tak mahu juga menolong isteri membantu untuk buat kerja rumah. Isteri lah kena cari duit, isteri lah yang kena kemas rumah dan sebagainya. Bagaimana nak menegur suami seperti itu? Tuan? Okey. Bila menegur tentang bila menegur suami ni, pada saya dia bukan sesuatu yang mudah juga sebenarnya. Ya. Sebab bila lelaki dia ada ego dia. So nak tegur, nak lunturkan ego, nak rendahkan ego lelaki ni adalah dengan kelembutan. Dengan kelembutan, maknanya dia rasa dia dihormati tapi diminta pendapat. Maknanya kalau saya akan cadangkan biasanya sebab macam dalam sekarang ni soalan, bila soalan macam ni biasanya saya akan cari detail dulu, saya akan tanya lebih detail apa semua baru saya boleh bagi solusi. Cuma secara umumnya dengan maklumat yang terhad, saya kata apa yang boleh kita buat adalah mengajak bincang ni pertama kena cari satu waktu yang sesuai. Waktu yang sesuai ni apa? Waktu yang tengah relax lah. Waktu santai lah. Kalau waktu memang balik tu tengah berserabut, muka dah ketat, janganlah tanya. Lain tu. Ataupun mungkin dalam keadaan masing-masing keletihan. Jangan. Cari waktu pada emosi yang paling stabil. Sebab tu saya banyak cadangkan antara waktu, the best waktu ni bila pillow talk. Kalau contoh masuk tidur pukul 10 tu nak tidur dah, ataupun pukul 11 lah nak tidur tu. Pastikan dua-dua suami isteri masuk 10.30. Sebab apa masa tu dah nak sembang-sembang kan, masa tu lah nak puji kan. Bang, abang ni makin umur 50 ni makin tegang pula kulit, handsome betul. Sebelum tegur lah kan. Puji kan. Suami pun nak tidur baru nak lena jadi terbilak biji mata. Jadi lepas tu tanya, abang tak nak cari kerja ke? Kan? Abang tak nak cari kerja ke? Kalau nak saya tolong. Nampak tak? Cara tu lain kan? Berbanding dengan kita, abang, sampai bila abang nak macam ni? Kan? Abang ingat tau, abang nanti bila masuk kubur, nanti malaikat akan tanya atau Allah akan tanya apa tangkap. Sudahlah memang begitu. Tarbiyah. Tarbiyah sentak lagi tu bukan. Kan? Ya. Jadi cari momen antara waktu-waktu yang paling best. Antaranya pillow talk. So pillow talk ni antara waktu yang santai. Itu satu. Yang kedua, jangan hanya bertanya, tapi kalau boleh bantu dari sudut pertama moral support. Sebab kadang-kadang contoh setengah-setengah suami bila dah jadi Mr. Mama dia tak nak keluar sebab pertama mungkin ada isu-isu yang dia rasa kalau dia keluar dia cari kerja dia akan ada benda-benda yang tak selesai di rumah. Jadi contoh rumah bersepah, rumah tak boleh nak kemas. Sebab apa? Dia suami dah kerja, siapa nak kemas? So kalau isteri mampu bagi solusi kepada masalah tu dulu. Bila dah ada solusi kepada masalah, jadi suami pun okey, boleh lega, tenang, boleh fikir ke siapa nak ambil anak sekolah, semua dah diselesaikan. So senanglah nak cari. Okey. So yang ketiga, ini dari segi perbincangan lah. Cari orang-orang yang dihormati untuk tegur. Orang-orang yang dihormati. Bukan tegur tapi bincang. Sebab kalau tegur, seolah-olah macam orang tu buat salah. Kita kalau orang tegur, seolah-olah kita buat salah. Kita kata, mana kau dah buat salah? Agak-agak boleh bincang tak? Sah kan? Jadi, pada saya, skill tu, timing tu mesti betul. Cara pun mesti betul. Okay, andai kata tak jalan juga, cari orang tua lah, tuan guru ke apa, dapatkan nasihat daripada sana lah. Maknanya kalau suami ada orang yang dihormati, boleh tanyalah. Tapi jangan pula mengadu. Dia lain pula. Sebab tu saya pesan juga contoh kan. Kalau kita tanya pada seseorang, kita minta orang tu rahsiakan, jangan bagi tahu. Sebab dia boleh bawa gaduh pula. Dia kata seolah-olah macam isteri aku ni sebar aib pula contoh. Itu pun tak berhati. Wallahu a'lam.
InsyaAllah. Jadi kita kena berhati-hatilah dalam apa jua tindakan kita. Yang penting tidak melakukan yang bukan-bukan lah yang di luar jangkaan dan juga di luar kemahuan kita. Nanti jadi termalu pula kan. Betul. Itu penting tu. Apa-apa pun kena bincang lah elok-elok kan. Kita dah kahwin lama atau baru kahwin, lagi bagus juga kita bincang apa yang sepatutnya saya buat, apa yang sepatutnya you buat. Bolehlah tolong menolong dan insya-Allah tak ada masalah lepas tu. Dan saya kira itu kesimpulan untuk petang ini. Sebab tinggal sangat-sangat sedikit masa untuk kita. Dan terima kasih banyak-banyak Tuan Fazli Aziz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk minggu akan datang insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live IKIM FM dan jangan lupa boleh sama-sama saksikan semula di situ. Kalau ada yang nak dengarkan kembali tips-tips dan juga perbincangan kita ini, boleh sama-sama ke Facebook Live IKIM FM. Ya, para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Percayalah, sedekah tak perlu kaya. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, amal perbuatan paling berat itu ada 4. Pertama, memaafkan saat marah. Kedua, dermawan saat sulit. Ketiga, menjaga kemuliaan diri ketika sendirian. Dan keempat, berkata benar terhadap orang yang ditakuti. Tak ramai yang mampu bersedekah atau menghulurkan pertolongan kepada orang lain saat diri sendiri menghadapi kesulitan. Ada pula yang menunggu kaya baru hendak bersedekah. Pernahkah anda terfikir, adakah bila aku kaya nanti, aku akan banyak bersedekah? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 yang bermaksud, dan belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Syarat sedekah tidak perlu kaya pada harta, tetapi kaya pada jiwa. Contohilah sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, tidak pernah sama sekali Rasulullah diminta sesuatu kemudian baginda menjawab tidak. Kayakan jiwa dan suburkan harta dengan menyumbang dalam projek Beg Prihatin buat golongan yang benar-benar terkesan akibat pandemik COVID-19. Untuk maklumat lanjut, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasanizziprihatin.org. Yayasan Izzi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Hari ini saya nak kongsikan kenapa anda perlu perbaharui insurans dan cukai jalan dengan portal otek.my, otek.my. Otek.my memperkasakan insurans patuh syariah. Otek.my terus. Otek.my adalah portal pertama di Malaysia yang paparkan semua harga takaful kenderaan untuk anda pilih serta menawarkan diskaun dan ribat tunai. Ada bengkel panel takaful di seluruh negara dengan bantuan kecemasan 24 jam walaupun rosak di rumah. Mudah. Selesai perbaharui insurans, cukai jalan pun dihantar ke rumah. Otek.my, mudah dan murah. Klik, 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 rotek sampai rumah. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek Pek Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan.